Ya tak? Ke depan sikit lagi? Okey. Ha? Okey Ustaz, terima kasih. Okey, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang dihormati Ustaz Ibnu Ibrahim Al-Jempoli Ashari, ya. Tuan Haji Ismail, pengurusi surau dan juga barisan AJK Surau Al-Hijrah Bandar Warisan Puteri, technical crew studio Surau Al-Hijrah, muslimin muslimat sama ada yang berada di Warisan Puteri, Negeri Sembilan, Malaysia dan insya-Allah di seluruh Malaysia. Ya. Alhamdulillah. Sekali lagi pada malam ni saya Zulhazmi bin Ilyas ataupun jurutera pusaka, ya, selaku moderator untuk siri kitab kuliah Maghrib berkitab, ya. Pada Maghrib yang indah ini kita akan sekali lagi bersama dengan Ustaz Azhar, ya, untuk membincangkan tentang akidah, di mana saya mengatakan bahawa ini adalah satu isu yang penting. Kenapa? Okey, baru-baru ni viral. Ya, isu apa? Mengangkat bendera putih dan juga angkat tangan berdoa. Dan isu ini diperdebatkan. Ya, ini adalah berkaitan dengan isu usaha dan tawakal, di mana saya percaya merupakan asas kepada kita punya akidah. Ya, okey. Dan pada minggu sebelumnya pun Ustaz Azhar dia dah telah berkongsi bersama kita mengatakan bahawa sesungguhnya kewujudan Allah yang Maha Esa ni, ya, telah dapat dibuktikan dengan pelbagai penemuan-penemuan sains dan teknologi. Ya, Ustaz Azhar kan. Jadi apa yang akan dikongsikan oleh penceramah kita pada minggu ni? Jadi saya menyeru kepada semua penonton untuk sama-sama, ya, bersama-sama khusyuk dan tawaduk, ya, untuk mengikuti kuliah Maghrib berkitab ni. Sebelum saya menyerahkan majlis ini kepada penceramah kita, izinkan saya seperti biasa ada beberapa siri pengumuman, ya. Yang pertama, infak ataupun tajaan bagi siri-siri kuliah kita. Kita semua sedia maklum bahawa Surau Al-Hijrah kita begitu aktif, ya, dengan pelbagai aktiviti dan siri kuliah, ya. Jadi boleh diinfak terus dalam talian ataupun menggunakan ToyPay, ya, ke akaun Bank Islam Surau Al-Hijrah seperti yang tertera di skrin muslimin dan muslimat sekalian, ya. Okey, dialu-alukan. Yang kedua, pendaftaran kelas tahsin Al-Quran secara online masih lagi dibuka, dan ingat, ya, bondo ke-8 ajaib dunia. Apa dia? RM RM10 iuran sebulan, 2 kali seminggu. Mana nak dapat tu? Ya, jom sama-sama kita meramaikan, ya, untuk sama-sama menyertai kelas tahsin Al-Quran. Dan gerobok rezeki kita bergerak lagi, ya. Alhamdulillah, dengan atas sumbangan muslimin muslimat, ya, semua kita telah mampu memberi sumbangan yang signifikan kepada mereka-mereka yang terkesan akibat pandemik. Okey. Kemudian ini pengumuman yang terakhir, jangan lupa pada 21 Julai ini, ya, ceramah perdana atas talian, ya, bersama Datuk Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I, atas tajuknya dikorban ataupun berkorban, ya, sama-sama kita nantikan, ya. Okey. Ya, tanpa membuang masa lagi, saya menjemput Resident Speaker kita Ustaz Azhar untuk meneruskan siri kuliahnya pada minggu ini. Dipersilakan Ustaz Azhar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب صل على النبي مسلما وأمدنا من نوره يا نور يا رب صل على النبي مسلما واجعل لنا التوفيق دوما صاحبا أما بعد. Yang dimuliakan Kekanda Zulhazmi Ilyas sebagai pengurusi majlis program ilmiah kita pada malam ini, lagi dihormati Tuan Pengurusi Tuan Haji Ismail Mahad, lagi dimuliakan Datuk-Datuk, Datin-Datin, penasihat Surah Al-Hijrah, tak lupa juga semua warga kru yang bertugas untuk pada malam ini bersama-sama memakmurkan dan menjayakan program ilmu di malam hari ini. Juga tak lupa juga kepada tuan-tuan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, abang-abang dan ibu-ibu, bapa-bapa yang sempat melayari saya secara maya internet ini. Persinggahan kita, duduk sekejap kita ya di dalam majlis ilmu, di taman ilmu, di maghrib yang indah ini, bagi kita dokek-dokek dengan nilai diri, jati diri Ahli Sunnah wal Jamaah melalui akidahnya. Dokek-dokek diri kita, jiwa kita, perasaan kita dalam memahami akidah Ahlussunnah wal Jamaah di malam hari ini dengan pendekatan yang kita bawa berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar walillahil hamd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik wa sa'daik, wal khairu fi yadaik, wa minka wa bika wa ilaik, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Hadirin hadirat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, pada minggu-minggu yang lalu kita sama-sama cuba untuk memahami betapa tinggi dan indah lagi murninya akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam membawa manusia keseluruhannya sama ada di dah Islam sekarang ataupun belum lagi Islam, untuk mendekati memahami betapa indah dan tingginya akidah yang telah dibawa, ditinggalkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, yang bermula daripada Sayyidina Adam AS, supaya seluruh manusia kenal tahu dan faham siapakah Tuhan. Supaya seluruh manusia kenal, tahu dan faham siapakah Tuhan. Adakah diri kita Tuhan? Adakah manusia itu Tuhan? Ataupun apakah virus itu Tuhan sehingga manusia lari berantakan? Justru itu, hadirin hadirat, pada malam ini kita teruskan kita untuk memahami kaedah metodologi Ahlussunnah wal Jamaah yang telah disusun Maulana Imam Muhammad Ilish ataupun Sayyidina Maulana Muhammad Mulaish Al-Maliki Al-Hasani. Nafa'allahu bi asrarihi fi darain amin. Semoga Allah Ta'ala terus memberikan manfaat akan peninggalan ilmu beliau kepada kita, sebab ilmu berkaitan dengan perbahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diperolehi, didengar dari telinga ke telinga pada seorang guru, supaya pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini betul-betul diletakkan di tempatnya, betul-betul pada bucunya, supaya terus tegak sebagaimana tegaknya Kaabah pada hari dan masa ini. Saudara kita, bapa, pakcik kita ke yang masih berada di Makkah ya, dan yang berkesempatan sebagai wakil kita untuk berada di sana, terus melaungkan, melafazkan kalimah berkenaan sebagaimana tegaknya, unggulnya, tegapnya, kukuhnya Kaabah Al-Musharrafah dengan empat segi empat sama ataupun segi empat tepat berkenaan ya. Dan pada malam ini mereka terus melantunkan kalimah-kalimah yang berkenaan, kalimah tahlil secara khususnya itu di Mina ya, dan perjalanan mereka di Mina sekarang ini ataupun dah pun sampai di Mina. Itulah sebagai menggambarkan betapa jutaan umat Islam sedunia itu berkumpul di situ, walaupun jumlahnya tak ramai, berbanding dengan cara ibadah mereka yang tak Islam. Berbanding dengan mereka yang tak ibadah, tak sembah Allah Ta'ala sebagaimana kita sembah. Dari Sayyidina Adam sampai Sayyidina Muhammad SAW dibuktikan dengan jelas sebagai kita ini sebagai kuntum khaira ummah, menunjukkan bahawa sememangnya la ilaha illallah itu sabitun, sadiqun, haqqun, benar, nyata, bukannya batil, bukannya palsu. Inilah yang kebenaran yang mana kita hari ini nak diajar kembali tuan ulama kita, tuan guru kita melalui pengajian turas, supaya kita dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya, supaya tak cicir apa yang kita kendang tu tak cicir, yang kita bawa tu tak meluhut,
yang kita kendong tu tak cicir, ya. Allahu akbar walillahil hamd. Dan keberkatan Zulhijjah, semaklum semua kita ada yang dapat puasa tadi kan, syukur alhamdulillah. Dan kita insya-Allah besok ada sehari lagi untuk kita mengambil manfaat di bulan awal Zulhijjah ini, khususnya bagi mereka yang berada berjauhan daripada Haramain. Jadi kenyataannya sama ada jauh ataupun dekat, kita sebenarnya dalam melafazkan kalimah Allah, sungguhnya Allah Taala sangat dekat dengan kita, ya. Cuma kita tak sadar, ya, kita tak sadar. Mana kita sekarang kan, buat apa kita sekarang, ya, kerana kita kadang-kadang tu tertewas dengan tuntutan, dengan pancingan, dengan rayuan hawa nafsu kita. Jadi dengan musibah yang datang pada hari ini yang masih lagi berlaku ini, moga-moga Allah Taala terus menimbulkan azam yang kuat, azam yang kuat untuk kita untuk terus dokekkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, terus bergantung kuat kepadanya, kerana dia juga yang dapat menyelesaikan, cara khususnya menyelesaikan permasalahan kita, di samping manusia itu dengan asbab ikhtiar, ya, manusia itu dengan ikhtiar dan dengan usahanya untuk menyelesaikan masalah yang sedia ada ini. Baik, kita merujuk pada sambungan perbincangan kita pada 2 minggu yang lalu dalam bab berkaitan dengan ketuhanan. Bagi yang masih lagi ada, boleh scroll PDF yang telah dipanjangkan. InsyaAllah kita malam ini kita bincang khusus cara berkaitan dengan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalil-dalil Al-Quran. Selingan sebentar tuan-tuan perempuan hadirin hadirat yang kasih Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya terlupa, dalam hal kita berkaitan dengan ibadah kita pada hari ini, kita berdepan dengan pelbagai golongan, ya, berdepan dengan cerdik pandai yang memacam lah, ya, macam-macam lah, dengan kelulusan yang berbeza dan sebagainya kan. Dan kenyataannya jika sekiranya kita tak ramai berguru, jadi kadang-kadang tu info ataupun ilmu kita dapat tu kadang-kadang tu dipangkih dia orang. Maknanya ada orang lain akan pancung, akan putus dan akan terus menemplak kita buat pada hari ini. Sebagai contohnya tuan-tuan, ya, saya nak bawa sini sebab viral di kalangan agamawan hari ini, ya, mereka cerdik pandai berkaitan dengan hadis Tauriah ni lah, ya, hadis palsu dan sebagainya, ya. Perlu kita fahami perkara ini selalu sering berlaku lah, berkaitan dengan riwayat-riwayat yang tidak kuat, yang tak sahih ini selalu dianggap macam palsu, ya, selalu dianggap macam perlu diabaikan, ya, dan sebagainya. Namun kenyataannya perlu kita buat perkiraan bahawa di sana ramai ulama, bukan hanya dengan jalur Imam Syaukani, Imam Jauzi sahaja, ya. Perlu kita faham, ya, justru itu banyak perkara-perkara sebenarnya perkara afdaliyat, perkara berkaitan dengan keutamaan ataupun minta maaf berkaitan dengan dorongan, galakan, targhib, itu kadang-kadang banyak hadis yang situ yang lemah, ada juga yang riwayat yang hasan diketepikan. Sedangkan asalnya adalah datang daripada Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail a'mal ini selalu dianaktirikan. Saya sebut, ya, sebagaimana rakan-rakan agamawan kami, pakar-pakar hadis di kalangan kami, selalu berkaitan hadis-hadis yang berkaitan dengan fadail a'mal ini selalu dianaktirikan dan kadang-kadang disuruh supaya tinggalkan, abaikan, dikatakan paling teruk sekali dia kata palsu, ya. Maka kita berhati-hatilah, ya, sebab matan asal hadis itu adalah daripada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, justru itu hadis-hadis dikata ada hadis palsu tentang kelebihan solat tarawih, contohnya, tidak bererti tidak solat tarawih, atau solat tarawih itu tiada kelebihan, ya. Contohnya hadis palsu tentang kelebihan berpuasa pada bulan Rajab, bukan berarti tidak sunat berpuasa pada bulan Rajab. Begitu juga kita puasa tadi kan, puasa sunat tarwiyah tadi. Besok 9 Zulhijjah untuk Arafah pula, ya. Ya. Bukanlah dengan berdasarkan dikatakan sebagai hadis palsu berkenaan itu menyebabkan apa dia? Menyebabkan kita amalan itu jadi palsu. Amalan itu jadi palsu, na'udzubillah min zalik. Dan telah pun sabit pada awal hadis berkaitan pada awal Zulhijjah hingga 9 Zulhijjah berkenaan adalah sabit, ya.
Jadi tak timbul isu Tauriyah, itu istilah saja yang berlaku, peristiwa yang berkaitan dengan hari, malam dan juga hari perjalanan para hujaj dan juga mimpi benar Sayyidina Ibrahim. Cuma dikempilkan hari berkenaan dengan peristiwa berkenaan yang mana memberi kesan yang cukup besar dalam penghayatan kita sebagai seorang Islam. Jadi itulah tuan-tuan dan puan dikasihi Allah SWT sebagai asas ni untuk permulaan. Kami rasa gelisah berkaitan dengan terlalu dia anak terikan, terlalu dipinggirkan, dan terlalu ulama-ulama kita yang terdahulu itu hadis-hadis yang didakwa palsu itu terus amalan pun palsu. Jadi kita kena berhati-hatilah. Sebab jalur-jalur hadis juga banyak, bukan hanya melalui Imam Jauzi dan Syaukani saja dan imam-imam yang lain. Justru itu kita kena berhati-hati dan berwaspada. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Jadi kita teruskan pada malam ini dalam hal kita untuk menguatkan lagi keyakinan kita, kebergantungan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Wujud. Yang Maha Wujud. Sifat pertama telah kita bincang pada 2 minggu yang lalu berkaitan dengan sifat wujud itu. Ia adalah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Akal tidak akan terima ketiadaan sifat wujud ini. Bukti kewujudannya adalah penciptaan langit, penciptaan langit dan bumi, cakrawala ni dan seterusnya. Dan saya dah ajak tuan-tuan supaya menghafal dalil ni, dalil daripada surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 62. Sesama kita baca malam ni, kalau siapa yang lupa kita baca ulang balik. Allahu khaliqu kulli syai'. Yang pendek tu saja. Ujung tu bagi yang hafal panjang bacalah panjang. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surah Az-Zumar ayat 62. Yang pendek kita baca matan dia, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah jua yang mutlak, yang maha menciptakan segala sesuatu. Dan bukti logik saya juga telah panjangkan bahawa ketahuilah secara spontan bahawa pencipta tidak akan membenarkan akal manusia ini. Allah Ta'ala memang dah create kita ni, akal kita saiz besar ni je. Dan dia boleh fikir takat ni saja. Masing-masing ada kepala besar, ada kepala panjang kan, ada kepala penyet, pendek, rendah. Jadi itulah ukuran Allah Ta'ala ciptakan manusia ini. Dan akal ini memang Allah Ta'ala dah ciptakan dia tak mampu untuk menilai, menghukum, mengetahui perkara yang luar jangkaan dia. Sebabnya Maulana Imam menyebutkan bahawa pencipta tidak akan membenarkan akal manusia ini menghukum, secara khususnya menghukum, dia akal ni tak boleh menghukum bahawa Allah Ta'ala itu tiada. Pencipta itu tiada. Akhirnya akal akan memperakui wajiblah ia, iaitu yang maha pencipta itu wujud. Akhirnya akal memperakui, macam mana akal aku ada, kepala otak aku ada, badan aku ada. Nak bawa macam mana? Semua makhluk dan tumbuh-tumbuhan, binatang, kayu, kain dan sebagainya ini akhirnya memperakui bahawa dialah Tuhan yang maha wujud dan wajiblah dia wujud. Wajiblah dia wujud. Detik desiran angin, detik angin, desiran angin, detik nadi kita, kelip-kelip mata kita, apa lagi, telinga kita dengar berapa meter, berapa kilometer. Siapa yang mampu mencipta alat itu, siapa boleh menggantikannya. Alat pendengaran telinga lah, sekarang ada alat sebagai penggantiannya. Adakah dia sama seperti yang asal? Kok gigi kan, gigi kita patah ganti gigi baru, adakah dia sama nilainya dengan gigi yang asal yang Allah Ta'ala ciptakan, yang tak ada taranya. Dan sesungguhnya kita telah melazimi mengagungkan Allah Jalla Jalaluhu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang kita lafazkan setiap hari. Dan kita cuba nak lazimkan diri kita. Saya pun kadang-kadang tu lupa je baca bismillah, kita manusia kan, tak lakang pada lupa. Agamawan ni pun lagi banyak ujiannya supaya jangan baca bismillah. Buka kitab kau, buka laptop kau, nak baring kau, buka kitab kau. Kita lebih besar lagi. Minta maaf cakap lah, itu kenyataannya. Kalau kedudukan kita orang tu lebih alim, lebih hafal Quran, lebih banyak hafal hadis, lagi banyak setan-setan lain mengganggu dia dalam hal dia nak mengkaji lagi hadis-hadis Nabi. Dan juga dia didepankan juga dengan perasaan-perasaan jiwa setan-setan lain yang hasad, yang hasud.
ya, supaya melaga-lagakan antara agamawan ni. Ada syaitan lain pula tugas dia. Inilah dia cabaran ya, berkaitan dengan nak menjaga kalimah Allah dan mengagungkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW ini ya. Ini cabarannya lah ya. Justru itu dengan cabaran ini bukan makna kita beranjak ke belakang, kita lari ya, tidak. Kita akan terus walaupun kita meninggal dan kadang kita pegang kebenaran, kita pegang Quran, kita buka kitab, kita telah menelaah kitab, membaca kitab dan mengajar walaupun kita meninggal begitu. Ya, sebab kenyataannya dalam hal berkaitan dengan tadhiyah, pengorbanan, inilah dia antara pengorbanan ya. Pengorbanan hidup kita kan, para ulama dulu meninggal dalam buat kitab. Imam Nawawi meninggal dalam keadaan situasi dia ibadah ada banyak sehingga tak sampai nak berkahwin pun tak sampai. Masya-Allah, tabarakallah. Betapa lebih berat tentang ilmu. Baik, saya nak mengajak tuan-tuan yang penting Maulana Imam Ilish rahimahullah nafa'allahu bi'ulumihi fi darain. Beliau meninggalkan kita pesanan ya, dalam kitab tulisan beliau ini yang penting kita ambil manfaat. Saya manfaat juga dan tuan-tuan juga ambil manfaat insya-Allah. Iaitu beliau menyatakan bahawa ketika mana kita melafazkan basmalah, maksud dia apa? Maksud dia atabarraku bismi dzatil wajibil wujud. Ya, saya bertabarruk itu. Atabarraku bismi dzatil wajibil wujud al-mawsuf bi jamalil kamalat al-munazzah an jami'i naqa'is sifat. Ini yang perlu saya nak tekankan pada malam ini tuan-tuan ya. Ketika mana kita melafazkan basmalah, contohnya tuan-tuan nak buka nak minum air kau kan, nak ambil, minta maaf ya. Bismillah. Ni tuan-tuan di tangan saya ada minyak wangi, ya, minyak wangi contoh. Maka kita lafazkan bismillahirrahmanirrahim. Maka pada masa kita letakkan tu, makanan dengan minuman ke bibir ke mulut kita tu, masa kita letakkan tu, maka cuba kita datangkan makna ayat, saya bertabarruk, saya ambil berkat dengan nama Allah, dengan nama zat yang wajibul wujud. Yang pada bismillahirrahmanirrahim tadi, saya mengambil berkat dengan nama zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud, yang wajib wujud, ya, yang bersifat dengan segala kesempurnaan, yang sunyi dari segala kekurangan, maha pengurnia nikmat dengan nikmat yang nyata lagi maha halus, sehingga kita terus membaca surah Fatihah tu kan. Kenyataannya itu, maka kita sambunglah lepas tu. Maka berikanlah saya keberkatan ya Allah. Bismillah. Maka berikanlah saya ketenangan ya Allah. Berikanlah saya kesihatan ya Allah. Itu. Masa kita tuang air sebagai contoh, kita tuang air kat mulut kita tu. Ya, saya mengambil berkat dengan zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud Allah, yang maha sempurna dengan segala kesempurnaan, yang sunyi pada segala kekurangan, yang menggunakan nikmat yang nyata, nampak jelas, yang besar dan kecil dan lagi maha mendalam. Ya Allah, apa? Sihatkan tubuh, contoh minum air, sihatkan, panjangkan umur saya, sihatkan tubuh badan saya, sembuhkan saya dari segala penyakit dan sebagainya. Itu. Ini manfaat pada malam ini saya nak bawa kepada tuan-tuan. Mohon praktiskan lepas ni. Ya, mohon praktiskan, diamalkan selepas ni. Setiap kali kita makan buah, aku nak, ya Allah, jadikanlah buah yang aku makan ini, buah tin dan zaitun yang aku makan ini memberikan kesihatan kepada tubuh badan saya, zahiran wa batinan, zahir batin ya Allah. Air Zam-Zam ni tuan-tuan, datuk-datuk ada di rumah tu kan, minum air Zam-Zam tu. Al-ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, dan air Zam-Zam ini ya Allah, sambil berkat dengan nama Allah Ta'ala, dengan zat nama Allah Ta'ala yang wajibul wujud. Apa? Sihatkan tubuh badan saya daripada sakit ini, cepat sembuhkan saya, berikan saya kekuatan, berikan saya keazaman, apa lagi, hindarkan saya daripada segala kemudaratan dan sebagainya. Minam, alhamdulillah, minam bismillahirrahmanirrahim balik sekali. Betul, alhamdulillah, betul, minam lagi ya. Tapi permulaannya ini atabarraku, saya mengambil berkat dengan nama Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang wajibul wujud itu ya Allah, supaya apa, niat kita lah, hajat kita masing-masing ya. Ini peninggalan Maulana Imam Ilish kepada kita, yang tuan guru kami ambil berkat ya daripada silsilah kami, secara khusus Maulana Imam Syekhul Khatib dan juga rakan-rakannya, itu antaranya Maulana Imam Syekh Zaki Ibrahim. Jadi manfaat ilmu ini kita panjang-panjangkan insya-Allah. Dan kita baca seterusnya surah Alhamdulillah sebagai pengukuhan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sebagai akhir surah Fatihah berkenaan. Ya, kita baca tu sebagai tanda apa? Segala kepujian kita sebut. Ya, kita baca Fatihah tu bahawa segala kepujian, sifat ketuhanan, pengurniaan nikmat yang nyata dan yang halus, ya, penguasa hari pembalasan,
hak berbicara, penyembahan, bantuan pertolongan, pertunjuk, pemberi nikmat, kemurkaan, penyesatan tidak mungkin akan berlaku maupun disifatkan pada sesuatu yang tidak wujud. Ujung tu, itu wujud, ayat penting ke ujung tu. Tak mungkin semua perkara ini nak menguasai hari pembalasan, nak memberikan orang nak berbicara di hari mahsyar nanti, ya, nak memberi ruang untuk orang menyembah, memberikan pertolongan, memberi nikmat sebagainya dan kemurkaan dan sebagainya itu tidak mungkin berlaku terhadap sesuatu yang tak wujud. Jadi kenyataannya maka wajiblah zat Allah Ta'ala itu wajibul wujud. Wajibul wujud, dia menguasai diri kita, ya. Binatang, tumbuh-tumbuhan, haiwan, kita ni lah yang lemah-lemah ni, ya. Kita itu sebab saya sebutkan dia basmalah ini penting sebab kita ni tak kuat tuan-tuan, ya. Kita nak bandingkan dengan generasi yang dulu, tok kita, moyang kita atas lagi, kita punya apa tu, tenaga kekuatan tu tak sama seperti tok moyang kita dulu, ya, tak seperti mana tok moyang kita dulu. Jadi kita nak kejar balik bagaimana tok moyang kita dulu mampu tiap-tiap malam qiyamul lail, mampu mengekalkan puasa Isnin Khamis. Kenapa? Kerana setiap kali mereka ke kebun, mereka melazimi basmalah itu dengan niat dia, dengan niat saya ambil berkat dengan basmalah. Itu antara kuncinya, ya. Yang kita cubalah lepas ni, ya. Ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan, puan hadirin dan murid-murid saya yang sempat hadir malam ini untuk mendengar kuliah saya ini, kita ambil berkat dengan basmalah ini biar banyak dan kita fahami dan kita masukkan di situ. Kita istilahnya di sini apa ni? Saya bertawassul. Di sini bertawassul dia tu dengan berkat nama Allah Taala yang zat yang wajibul wujud ini, ya Allah, jadikanlah saya hamba yang kuat ibadah, juga contoh. Ya, kuat untuk berinfak, ya, apa lagi dan doa-doa yang lain lah, ya, yang menggambarkan penghujungnya ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara tak langsung tuan-tuan dan puan-puan, indahnya ibadah tuan-tuan, indahnya pandangan rohani, ya, pandangan rohani para malaikat pada tuan-tuan, kerana tuan-tuan ada brightening and shining, ya, kerana zikir dengan niat itu, ya, kehidupan seharian itu bercahaya dan dijauhi daripada gangguan-gangguan jin, setan dan sebagainya lah. InsyaAllah. Dan kenyataannya kita tak rugi. Mana nak seseorang beragama Islam memiliki akidah yang sabit, yang memiliki kunci syurga itu akan rugi, tak rugi tuan-tuan. Jadi kita rebut peluang balik, tahu balik kita dah tahu, kita tambah lagi azam kita, keteguhan kita. Dan saya rasa syukur alhamdulillah gembira dengan warga citizen Surau Al-Hijrah yang menghidupkan siang dia, golongan ibu-ibu kan siang, kadang-kadang malam je Quran lagi, cukup hebat lah. Dan golongan bapa juga tak kurang juga, tapi nak ngajar golongan ibu ni tak tahu sampai bila boleh bersaing, ya. Tuan Azmi tak tahu sampai bila boleh bersaing. Hebat sungguh golongan ibu di sini, ya. Surau Al-Hijrah ni insya-Allah berterusan akan berterusan berpanjangan. Kecintaan dan rantaian ni daripada Somban turun ke bawah, Sungai Sembilan secara khusus kan, turun ke PD, turun ke Wambau, Tampin, Gomel, Jampo, Pilah, pusing balik ke Somban tu, sekel-sekel itu akan berjangkit-jangkit kepada negeri-negeri kawasan seluruh Malaysia, dan kita nakkan begitu, ya. Mana mulazamah dengan basmalah dalam kehidupan supaya Allah terus turunkan kita keberkatan insya-Allah. Maka Allah Taala itu kerana apa? Kerana kita meyakini bahawa Allah itu wajibul wujud, kita melafazkan setiap kalimah-kalimah berkenaan, maka kita sabitkan di hati kita Allah Taala itu wajibul wujud, itu wajib wujud. Dan kita diajar itu tuan guru kita supaya menghafal dalil inilah, ya. Allahu khaliqu kulli syai', surah Az-Zumar ayat 62 berkenaan, ya kan, untuk apa nama tu, pengukuhan diri kita sebagai pembela kita, ya, sebagai pembela kita di dalam barzakh nantilah, insya-Allah. Di samping ayat Quran yang lain, ya, ibu-ibu yang biasa melazim surah Al-Mulk kan, itu cukup cantik di malam hari, dan kita pun sama-sama ke arah itu. Jadi persoalannya di sini pada malam ni saya nak bawa kepada tuan-tuan hadirin hadirat, saudara sekali, abang-abang dan kakak-kakak, di mana persoalannya di sini di masa ketika kita berdepan dengan musibah ini, di mana kedapatan segelintir umat Islam kita, tu tergelintir dengan umat Islam kita, dia letakkan kat mana Allah? Kat mana dia letakkan Allah sehingga berlaku bunuh diri yang boleh dikatakan sampai 1000 kes kan?
Ya, di mana diletakkan kalimah Allah ketika mana, di mana diletakkan kalimah Allah, ya, di mana diletakkan kalimah Allah ketika mana manusia itu, khususnya umat Islam itu timpa musibah sehingga boleh berlaku bunuh diri, kelar diri, apa lagi dan sebagainya, ya. Ada yang berjalan kat jalan highway lah, jalan sungguh langgar orang kan, yang kereta ada yang terjun bawah, ingat dah mati supaya disambut oleh abang-abang bomba kita. Alhamdulillah lah, selamat kan. Jadi kenapa boleh jadi begitu? Di manakah diletakkan Allah di hati, di jiwa perasaan mereka tu? Di mana? Itu persoalannya lah. Ya. Selama mereka senang, di mana diletakkan Allah? Itu persoalannya yang kita kena timbulkan setiap hari. Sebab kenyataannya sembah Allah Ta'ala, cintakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu fis-sarra'i wad-dharra, kan? Fis-sarra, ketika mana kita lapang, tenang, gembira, ingat Allah Ta'ala. Elakkan pembaziran, yang bukan contoh lah kan. Elakkan pembaziran masa, tenaga, elektrik, makanan dan sebagainya kan. Itu antaranya lah. Fis-sarra'i wad-dharra, dan ingat Allah Ta'ala masa kita juga sakit. Allah Ta'ala lebih banyak berikan kurniakan kita fis-sarra', gembira, betul. Kelapangan, rezeki dan sebagainya. Kita ingat Allah Ta'ala. Ya? Dan wad-dharra pun, dan masa mudarat pun kita kena ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu penting dia sebagai motivasi bagi kita, sebab memang seorang muslimah memang jiwa-jiwa yang bermotivasi. Fis-sarra', maka masa gembira, wad-dharra, masa sakit, kekal dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kekal mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab manusia itu akan diuji. Sebab itu saya nak sambung kat bawah tu, al-baqiyatus salihat, sebagaimana yang minggu yang lalu, ya. Al-baqiyatus salihat, kita diuji dengan mal, harta, kita diuji dengan anak-anak, kita diuji dengan hiasan hidup dunia, ya. Kita diuji dengan harta benda, barangkali ada yang hilang. Kita diuji dengan anak-anak, barangkali ada yang meninggal awal, sakit dan sebagainya. Ada yang kadang-kadang moga-moga Allah Ta'ala menggunakan kekuatan, keazaman, kecekalan dan kesabaran, dan juga akidah, kemantapan yang mantap pada ibu-ibu dan bapa-bapa yang masih lagi menjaga dan mengasuh dan juga mendidik dan juga menguruskan anak-anak yang OKU. Moga Allah terus memberikan tuan-tuan dan perempuan keazaman yang kuat, ya, kebergantungan yang kuat, dan juga rezeki kepada anak-anak tuan-tuan, insya-Allah, ya. Kerana kecekalan dan kesabaran tuan-tuan menjaga anak-anak OKU, ya, anak yang istimewa, anak ahli syurga tu. Kita diuji, ya. Namun demikian, apakah kita hilang punca ketika mana kita diberi ujian ini? Dan kita dapat ada yang 2-3 bulan atau sebulan yang lalu kan, seorang keluarga tu 5 anak dia OKU contohnya kan. Itu pentingnya kita yang lain, ya, kejiranan yang lain yang tahu hal perkara ini kena bantu, ya. Sebab dengan JKM, bantuan JKM tak ada batasannya, ya. Jadi kita ada keluasan rezeki yang lebih, kita bantu. Bagi kita yang ada keluasan rezeki, kita bantu. Ya, inilah antara cara kita nak mendekati jiwa-jiwa mereka supaya mereka kekal bergantung dengan Allah SWT. Sebab sesuatu itu berlaku tu memangnya dalam ilmu Allah. Hikmahnya dalam ilmu Allah. Ya. Sebab kita tak tahu, barangkali, ya, itulah andai-andai, barangkali sekiranya anak ni akan membesar nanti. Sebagaimana kisah Sayyidina Khidir dengan Sayyidina dan Ashabul Kahfi itu kan. Sayyidina Khidir dan Sayyidina Musa kan, kisah tu, ya. Perkara yang di sebalik itu yang kita tak tahu, ya. Dan Allah Ta'ala dah takdirkan begini, sebagai contohnya anak OKU tadi 3 orang 4 orang ataupun seorang tu, maka Allah Ta'ala lebih tahu bahawa ini adalah lebih baik untuk si anak berkenaan, ya. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itulah dia, bahawa kehidupan ini adalah merupakan ujian. Jadi kita usaha sabar, cekal dan berusaha. Dan usahalah sedaya yang mungkin untuk kita menguruskan masalah berkenaan ujian, ya, cubaan hidup berkenaan. Jadi saya telah panjangkan pada tuan-tuan semua berkaitan dengan al-baqiyatus salihat. Yang pertama ni solat yang fardu yang 5, ya. Solat fardu yang 5. Semalam, ya, sangat-sangat pentinglah solat fardu yang 5 ni, khususnya berjemaah, ya, khususnya berjemaah. Semalam kami dapat viral pula, ya, ada pula orang penjenayah ni, ya. Orang punya cyber ni pula nak menempel-nempel nama Syekhul Azhar dalam apa nama tu WhatsApp. Dia kata Syekh Azhar buat kenyataan begini tu, ya. Dia buat kenyataan, ya. Dia buat kenyataan, saya nak kongsi tuan-tuan, ya.
Ini manusia Dajjal ni ramai akhir zaman ni tuan-tuan ya. Saya kongsilah ya. La haula wala quwata illa billah. Inilah cabarannya di dunia orang agamawan ya. Dia kata dia nempelkan kata-kata Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Tayyib kata bagaimana Allah Taala akan mengangkat bencana yang sedang menimpa hari ini daripada umat manusia. Sedangkan orang yang bercita-cita untuk kembali ke ke kedai kopi jauh lebih ramai daripada yang bercita-cita untuk kembali ke masjid. Ini ada kata-kata orang lain yang menempel dan dia sandarkan kata ini kepada Syekhul Azhar. Kenyataan bukan ini kata-kata Syekhul Azhar, dinafikan. Ya, ini kalau golongan-golongan ni skema-skema jahat ni lah. Ya, nak memburukkan agamawan gitu. Sedangkan kenyataan bukan begitu, diputar belitkan ayat berkenaan ya untuk melaga-lagakan antara agamawan dan institusi pendidikan. Nauzubillah min zalik. Jadi kita berhati-hati. Tapi kenyataan ini, poin penting yang saya katakan begini di sini iaitu solat fardu dalam keadaan situasi kita biasa, yang keadaan situasi kita aman, maka sangat-sangat tuan guru kita mengingatkan supaya berjamaah, khususnya lelaki ya. Kemudian kita melazimi amalan-amalan yang zikir-zikir al-baqiyatus solihat ya. Nah, semalam kemarin kita terlupa nak baca ada juga riwayat yang dia susunannya agak terbalik. Itu juga kita kena sebut. Kita dah biasa kita dah biasa dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang masyhur. Sedangkan ada riwayat lain yang susunannya tidak begitu. Maka kita kena sebutlah susunan yang lain itu macam mana. Maka malam ni saya nak mengajak tuan-tuan untuk melafazkannya ya. Kita lafazkan sendiri-sendirilah ya di komputer ataupun di handphone masing-masing ya. Kita sebut sama-sama la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wallahu akbar. Itu riwayat ya. Seterusnya yang kedua, riwayat yang lain pula, takbir, tahlil, tahmid, tasbih dan hauqalah. Kita sebut Allahu akbar, la ilaha illallah, alhamdulillah, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, tuan-tuan guru mengingat kita kerana banyak riwayat, maka sekurang-kurangnya kita kena sebut sekali. Ya, sebut sekali riwayat yang lain tu. Riwayat yang biasa kita amalkan seperti solat kita yang fardu dan nafilah di selepas kita bagi salam berkenaan, kita amalkan yang biasa yang masyhur, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, ataupun sambung dengan riwayat yang lain wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Baik. Dan saya panjangkan kepada tuan-tuan akronim lafaz-lafaz untuk amalan kita. Lafaz-lafaz akronim yang perlu kita amalkan sebagai ingatan. Yang pertama tasbih, dikenali juga sebagai hasbalah, iaitu disebut subhanallah. Kemudian yang kedua kita sebut tahmid, dikenali juga sebagai hamdalah. Hamdalah iaitu alhamdulillah. Dan juga kita biasa juga dengan buat tahlilan dulu kan, tahlil. Kita baca kita sebut la ilaha illallah. Kemudian kita biasa juga dengan lafaz takbir dalam masa kita mendengar ceramah kan, berapi kan. Takbir berceramah itu menyebut takbir, maka kita sebut Allahu akbar. Dan juga kita diajak untuk menyebut hauqalah, iaitu kita sebut la haula wala quwata illa billah. Maka kelima lafaz yang berkenaan, akronim berkenaan, ada di situ 5 kali lafzul jalalah Allah. Ada 5 ada 5. Manakala bilangan huruf, kalau merujuk pada satu-satu lafaz, satu-satu akronim itu, kita boleh rujuk lain. Ya, subhanallah ada 9, alhamdulillah ada 8, la ilaha illallah ada 12, ya, la ilaha illallah itu 12, ada huraian yang panjang, ya. Nanti kita kaji lebih dalam lagi lah. La ilaha illallah tu ya separuh hari, dan separuh hari lagi adalah Muhammadun Rasulullah. Allahu akbar ada 8, la haula wala quwata illa billah ada 9. Jadi sangat pentinglah kalau kita baca, kita lengkapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu dengan la haula wala quwata illa billah ni. Maka kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan huruf-huruf itu, ya. Kita ada 56 huruf sekali kita baca tu, dah 56. Lafzul jalalah kita dah sebut 5 dah, ya. Ada bertambah kekuatan dan bertambah nur di hati kita, dan syaitan pun makin kurang lemah. Dia lemah untuk terus
untuk terus mempermainkan kita, untuk memperolokkan kita, untuk menyesatkan kita. Ya. Kemudian saya tambah lagi ada 3 tuan-tuan berdasarkan kotak. Kalau tuan-tuan tuan admin mohon scroll lagi ke bawah. Kita ada hasbalah, bawah lagi scroll lagi ke bawah. Scroll lagi, mohon scroll ayat kita. Kita ada hasbalah, iaitu hasbi Allah, dan saya dah panjangkan ada 7 hasbi Allah. Nanti saya akan tambah lagi di bawah, ada lagi tambahan. Kemudian kita ada istighfar, iaitu astaghfirullahalazim, ataupun paling pendek ada astaghfirullah. Kita dianjurkan 100 kali, 100 kali. Dan kita ada lafaz istirja', iaitu ini yang biasa kita sebut juga ketika mana ditimpa musibah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka kalimah-kalimah itu semua ada lafzul jalalah Allah. Ya, ketika mana mendengar di sana seorang lagi pakcik kita yang selalu abah kita dulu kawan selalu datang ziarah sama abah kita sakit, dia ziarah masa abah kita sakit, dia sakit abah kita bawa kita pergi ziarah naik motor sama mungkin pakcik Yaakob tu dah. Kemudian kita balik rumah minggu lepas tu pula kita dengar pula abah beritahu pakcik Yaakob tu dah meninggal. Ketika mana kita mendengar saja, ataupun pakcik Yaakob itu aksiden, ketika mana kita mendengar saja musibah itu tertimpa pada saudara Islam, ya, saudara Islam secara khususnya, maka kita lafazkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, secara sunnahnya kita dianjurkan oleh Sayyidina Rasul untuk melafazkan istirja' kepada umat Islam secara sunnahnya, ya, dan diharuskan. Yang kedua, diharuskan juga kita melafazkannya. Lafaz ini aspek lafaz, ya. Kalau ditulis baru timbul isu juga, ya. Dibuatkan plug dalam internet tu, plugkanlah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bawah dia bukan Islam, ya. Timbul isu saja dari situ. Timbul isu. Kalau nak berdasarkan hadis dilafazkan itu sunnah. Tetapi kalau dah dibuat plug, ada kemungkinan apabila buat plug banner, ada kemungkinan mereka akan cetak jadi kertas, jadi banner, jadi banting yang akan ditampal-tampalkan di mana-mana tempat, ya. Maka timbul isu fitnah dan akan menyebabkan kalimah thayyibat, ayat Quran akan dihina. Jadi waspadalah tuan-tuan, ya, bagi mereka yang barangkali bekerja dengan syarikat-syarikat pencetakan, waspadalah. Jadi sebaiknya nak selamatnya, biarlah kalimah-kalimah itu diletak pada orangnya. Kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini diletakkan pada tubuh jasad badan yang suci yang ada kalimah. Itu ada lebih baik selamat. Ya? Kerana kita dah meletakkan pada yang haknya. Dia berhak sebab dia jelas di Islam. Walaupun dia jahat, penyangak, penyamun, minum arak dan sebagainya, kan. Bukan contoh. Ya? Berbanding dengan orang yang jelas bukan Islam. Ya? Sangat-sangat tidak digalakkan dibuatkan tag gambar dalam internet, sangat-sangat tidak digalakkan. Saya sendiri secara pribadi, ya, sebab kita bimbang nanti ke orang lain ambil, dia cetak pula, tabur, dia letak mana-mana, kan, dia tampal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan yang bukan Islam meninggal dunia, takziah di situ, ya, fitnah. Jadi waspada tuan-tuan, saya ingatkan diri saya sendirilah, ya, jangan kita sendiri meletakkan kita dalam kehinaan. Nauzubillah min zalik. Allahu akbar walillah. Begitu juga kita mana musibah-musibah yang lain, tak semestinya kematian. Istirja' ini adalah merupakan kalimah-kalimah baik sebagai merujukkan bahawa sungguh musibah itu sememangnya datang mutlak dalam ilmu Allah Taala juga perkara itu berlaku, maka kita lafazkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan saya tambah di sini yang tadi hasbalah tadi tuan-tuan, untuk malam ini kita bermanfaat sebab kita masih lagi berdepan dengan ujian ini, dan di kalangan kita insya-Allah tak selamat daripada musibah ini, selamat insya-Allah. Jadi kita tak nampak isunya, penyakit itu kita tak nampak. Jadi penyakit yang tak nampak ni, dia lawan ni mesti yang cahaya yang tak nampak. Nur yang tak nampak ni ayat Quran. Ini lawan dia, antara lawan kepada virus ni. Jadi tuan-tuan guru kita, tu sebab tuan guru kita mengingatkan ayat munjiat ni kena baca. Usahalah baca. Ya. 7 ayat munjiat ini untuk menyelamatkan diri kita daripada tertimpa. Kalau dah tertimpa, baru kita ada amalan-amalan yang lain. Ya, itu selamatkan diri kita dulu. Ahli keluarga kita. Kalau dah kena sikit sekarang ni, kita baca juga ni. Ya, supaya tak teruk lagi. Ya, andai kata kita masih lagi di tahap 1, kita baca ayat ni lagi dan kemudian kita hembuskan sendiri pada air kita minum. Kita dengan basmalah kita yakin. Ya, Allah Taala juga yang Maha Penyembuh. Kita ikhtiar. Di samping ubat-ubat doktor beri, anjurkan itu. Jadi malam ini saya ambil manfaat tuan-tuan 7 ayat penyelamat.
penyelamat ya. Oleh kerana type Jawi ni nya tak ada, jadi saya buat pa betul saya ronggangkan nya tu tuan-tuan tulislah sendiri hurufnya ya. Macam mana? Penyelamat buat sendirilah. Kalau tak ada hurufnya sambungkan ya 2 titik tambah 1 lagi titik hurufnya. Penyelamat. Okey, as-sab'u ayatul munjiyat. Jadi saya nak panjangkan, jadi ini amalan yang penting. Sebab sini adalah merupakan ayat tajribah ya. Ayat tajribah. Macam tuan-tuan menghafal ayat syifa, semua ayat tu ayat tajribah. Petunjuk pada sunnah Rasul kepada Imam Maulana Imam Qushairi, ya, Imam Qushairi. Itu ayat tajribah. Begitu juga ayat munjiat ni ayat tajribah, ya. Maknanya diuji kaji untuk akhirnya ayat ni dia mampu untuk menyelamatkan si fulan itu daripada terkena penyakit. Ya, sekarang ni penyakit ni wabak C19 ni lah kan. Yang dia macam-macam berubah macam mana pun dalam ilmu Allah Ta'ala kita jaga SOP, kita mengamalkan Al-Quran ni insya-Allah tak akan terkena. Semuanya dalam ilmu dan izin Allah Ta'ala jua. Jadi kita bacalah sama-sama malam ni ya tuan-tuan ya. Barangkali mereka yang dah biasa baca alhamdulillah. Bagi yang belum baca kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min 'ibadihi wa huwal ghafurur rahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. Amin. Itu tujuh, mohon tuan-tuan nanti biasakan baca-baca mudah hafal sebelumnya hafal ya. InsyaAllah. Kemudian selesai dah baca itu tutup dengan selawat, dah hembuskan pada air dan tuan-tuan boleh baca, boleh minum ya. Ambil berkat dengan itu. Mudah Allah Ta'ala berikan terus kemudian kita keberkatan yang kuat. Kemudian manakala untuk reduce stress dan perkara berkaitan dengan jiwa-jiwa yang stres dan sebagainya, maka ayat yang surah Taubah ayat 19 ya. Ini hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini amalan tuan guru kita juga. Ya, mana kita letakkan sesuatu ayat-ayat itu dia punya apa? Nur keberkatan frekuensi dia untuk ini. Ini untuk ubat, ini untuk penyelamat. Ini untuk apa nama tu? Penenang, untuk pelapang dan sebagainya. Maka kita kena pada meletakkannya. Okey, untuk reduce stress. Kemudian kalau kita berdepan dengan big problem, fitnah di penjara ke, dahsyat dah kena sakit macam-macam ke, ini berdasarkan hadis Nabi SAW, idza waqa'tum fi amrin azim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh Sayyidina Rasulullah SAW melalui peristiwa ayahnya yang hebat itu Sayyidina Ibrahim AS.
iaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ketika mana baginda dicampakkan ke dalam api, maka hasbunallah wa ni'mal wakil itu dah lantunan bibir Sayyidina Ibrahim sehingga masuk ke dalam api itu sehingga tak jadi apa-apa tubuh badannya. Bahkan api itu jadi sejuk pada Sayyidina Ibrahim. Okay, big for big problem, ya, macam-macam, maka hasbunallah wa ni'mal wakil sebagai petunjuk pada Sayyidina Rasulullah SAW, pada para aulia ni, para kekasih-kasih Allah Taala, seperti mana kami riwayatkan daripada Maulana Imam Ali Abdul Hasan Asy-Syadzili, iaitu 313 kali. Nah, ini hal-hal berkaitan lah. Jadi moga-moga dapat manfaat. Dan selepas doa ni pastikan ditutup dengan selawat. Ibu bapa ya, selawat. Apa yang pendek pun boleh, yang panjang pun boleh. Terserahlah tuan-tuan ya. Yang baiknya Ibrahimiyah sebagai ibu dia. As-salatul Muhammadiyah Ibrahimiyah. Sekali itu. Ya, selawat Muhammadiyah Ibrahimiyah itu sangat penting sebagai penutup, dan ditambah dengan selawat yang lain lah. Tambah dengan selawat yang lain. Itulah sikit manfaat pada malam ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kita keazaman, kekuatan ya. Kekuatan untuk ibadah ni lah. Dan tak jemu-jemu untuk menyebut nama Allah dalam kehidupan kita. Kita tutup sama-sama dengan doa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Rabbi salli ala nabi musallima wal tuf bina wa bi ummatil Islam. Wa tawaffana ya Rabbi alaihi wa najjina min kulli sayyi'atin wa kulli zalam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersalawat dan salam lah kepada Nabi Muhammad SAW, dan berlembutlah kami ya Allah, dan berlembutlah kepada kami dan umat Islam pada qada dan qadarmu ya Allah. Berlembutlah kepada kami semua, umat Muhammad secara khususnya ini, dan umat Islam secara umumnya, secara khususnya umat Muhammad SAW, dan seluruh umat Islam dan seluruh umat yang juga tidak Islam, dalam hal qada dan qadarmu ya Allah. Dan matikanlah kami wahai Tuhanku di atasnya, di atas Islam, dan selamatkan kami semua ya Allah daripada segala perkara yang menyakitkan dan segala perkara yang membinasakan. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi salli ala nabi musallima wal tuf bina wa bi ummatil Islam. Wa tawaffana ya Rabbi alaihi wa najjina min kulli sayyi'atin wa kulli zalam. Sekian, dekat itu saja. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah hari kesempatan kita berjumpa kembali. Astaghfirullahaladzim wa natubu ilaih. Jazakumullah khairul jaza. Jazakumullah khairul jaza. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Azhar bin Ibrahim atas kuliah Maghrib berkitab kita pada hari ini. Ya, antara beberapa pengisian penting yang dapat kita pelajari pada malam ini, yang pertama, mulakan ya hidup kita dengan segalanya dengan basmalah. Ya, yang pertama. Yang kedua, kita sebagai umat Islam memang sedar bahawa dunia ini diciptakan atas kita untuk sebagai tempat ujian. Maka penceramah kita telah berkongsikan pelbagai zikir penenang hati ya, kalau stres ke apa ke semua tu dah dikongsikan bersama-sama kita pada kuliah Maghrib pada hari ini. Sekian terima kasih banyak-banyak Ustaz ya. Jadi sebelum saya menutup majlis pada malam ni, sekali lagi saya ingin mengumumkan berkenaan dengan program kita yang seterusnya pada 21 Julai nanti. Ya, ceramah perdana bersama dengan Datuk Badli Shah Alauddin, Imam Besar Masjid Negeri Sultan Ahmad I. Ya, jadi alhamdulillah kita tutup majlis kita, kuliah kita pada Maghrib ini dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sehingga bertemu lagi di lain siaran ya, kita sama-sama berdoa supaya pandemik ini ya makin menguatkan kita, makin merapatkan kita kepada pencipta ya. PKP pulang kepada pencipta insya-Allah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.